Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini episod kelima Kondenser. Saya sarankan anda buka speaker kuat-kuat sebab kita akan membincangkan tentang mikrofon. Selamat kembali ke episod kelima Kondenser. Kali ini saya keseorangan sebab sebenarnya Akash dia terpaksa mengambil cuti selama seminggu sebab dia mengambil bahagian dalam teater di Istana Budaya yang dipanggil Antara Tiga. Kalau tuan-tuan nak tengok Akash berlakon dalam teater, anda boleh mencari tiket dalam link dan teater akan berlangsung daripada 8 hingga ke 10 Disember di Istana Budaya setiap malam. 8 hingga ke 10 Disember ya. Cari link untuk beli tiket di dalam komen dan kalau nak tengok Akash berlakon, bertengok di sana. Jadi hari ini kita berbincang tentang mikrofon. Jadi seperti biasa, dahlah saya keseorangan. Saya macam biasa, saya membawa pelakon tambahan ke dalam set dan set disempurnakan oleh saudara Ishraf. Ishraf adalah intern kami di Content.my. Dah berapa lama kat sini Ishraf? Ini dah masuk bulan ketiga. Dah masuk bulan ketiga bulan dah. terakhir. Jadi banyak kita lanyak dia supaya dia belajar baik-baik. Kami di Content.my ni kami tak buat cari intern yang kerja di photostat atau buat kopi ya. Kami bagi dia kerja betul-betul supaya dia boleh belajar dan satu hari kami berharap Ishraf akan menjadi seorang producer yang Amin, berjaya. insyaAllah. Okey, hari ni kita bercakap tentang mikrofon ya. Betul. Bagaimana nak pilih mikrofon. Tapi saya nak sarankan, saya tak nak teknikal sangat tentang mikrofon. Kita di Content.my ni ada banyak jenis mikrofon. Tapi saya nak tunjukkan bagaimana mikrofon ini boleh digunakan dalam pelbagai jenis konten-konten video anda. Kita tak fokus sangat tentang technicality, walaupun ada sikit lah saya bagi sebab saya ni biasalah kan engineer kan. Jadi saya nak bagi sikit saja supaya anda tahu bagaimana nak menilai memilih mikrofon. Kadang-kadang bila kita pergi kita tengok sekarang ni kan kita shopping online kan. Jadi bila kita shopping online kadang-kadang spesifikasi yang tertera di website tu mungkin mengelirukan Mungkin anda. tak tepat. Tepat tu tepat tapi dia terlalu tepat. Terlalu tepat. Sebab dia sangat teknikal. Okey, bila kita bercakap tentang mikrofon, ada banyak jenis mikrofon. Generally kita tengok mikrofon daripada nama condenser ataupun dynamic. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu kenapa kita punya show nama condenser, sejarahnya sebenarnya masa saya dengan Akash buat podcasting dulu pada tahun 2021, kami hasilkan 12 episod podcast. Jadi kami tengah fikir sebab podcast tu mengenai pembikinan podcast dan video. Jadi kita pilih nama condenser tu sebab condenser tu adalah satu jenis mikrofon. Oh, daripada nama mikrofon jadi nama show. Jadi nama show condenser tapi kita letak K lah sebab show tu dalam bahasa Melayu kan. Biasalah. Kami ni suka kalau apa-apa terma teknikal ni jangan diterjemahkan jadi sesuatu nama baru. Cuma eja saja dalam bahasa Melayu. Jadi senang orang nak faham. Sebab kita ni bukan semua teknikal. Orang yang buat audio ni nak pastikan audio dia berkualiti. Jadi dia kena baca banyak risalah-risalah lah, konten-konten mengenai pembikinan filem. Jadi kalau nak kena translatekan kepada bahasa baru dalam bahasa Melayu, susah. Bagi saya senang. Condenser bereja dengan C terus jadi K. Condenser. Jadi mudah kita nak nak faham. Terus boleh cari benda tu dalam bahasa Inggeris sebab interchangeable. Masa saya kerja di Korea pun sebenarnya saya ingat dia orang ada bahasa dia sendiri walaupun dia orang berbahasa dalam Korea bila dia orang bekerja. Tapi sebenarnya semua term-term dalam English tu dia eja dalam bahasa Korea. Bahasa dalam Hangul. Hangul ni macam dia punya Jawi lah cerita kan. Tapi Hangul. Sebutan-sebutan tu semua actually English. Sama. Jadi senang dia nak berbincang dengan international ataupun nak bincang sama sendiri sebab term tu sama. Jadi tak apa, saya tak mau buang masa cerita pasal bahasa sebab kita nak bercerita tentang mikrofon. Okey, pernah tak anda tengok rajah macam ni bila anda nak beli mikrofon? Okey, rajah ni adalah satu rajah yang kita selalu tengok bila kita beli mikrofon dekat kotak tu ataupun dekat di website tu ada nampak rajah ni. Ada yang bulat, ada yang nampak macam burung, ada nampak macam jellyfish, ada yang nampak macam saya tak mau sebutlah dekat kamera kan. Tapi anda tahulah apa saya maksudkan. Yang penting kalau tengok dalam rajah ni, okey, kalau nak beli mikrofon, rajah ni
dia merujuk kepada arah bunyi lah senang cerita. Okey, sebab kita buka Pelik Rajah tu. Kalau tengok contohnya macam omnidirectional. Omni bermaksudnya semua lah. Semua, semua. Semua direction. Jadi dia punya rajah dia bulat. Jadi anda bayangkan titik dekat tengah-tengah tu adalah titik mikrofon. Okey. Bahagian atas rajah tu adalah di hadapan mikrofon. Yang bawah di belakang dan yang kiri kanan merujuk kepada kiri kanan mikrofon. Jadi lagi besar dia sampai ke hujung bulatan tu merujuk kepada berapa banyak dia pick up sound. Jadi kalau omnidirectional bermaksud dia akan pick up sound dari sekeliling. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, omnidirectional. Itu adalah mikrofon jenis tu. Okey. Yang lain tu subcardioid, cardioid, supercardioid, hypercardioid tu kalau anda nak baca lebih lanjut boleh rujuk di internet. Tapi yang penting nampak tak? Dia punya pick up lebih kepada bahagian depan mikrofon kiri dan kanan. Jadi dekat atau jauh bergantung kepada jenis mikrofon yang anda pilih. Dan tengok macam bidirectional, depan belakang. Shotgun hanya ambil depan belakang sikit, kiri kanan sikit, tapi nampak tak dia punya distance dia jauh. Jadi saya akan explain kat sini melalui praktikal lah, senang sebab Ishraf ni dia buat praktikal di Content Mai. Dia tunjuk secara praktikal lah bagaimana nak pilih mikrofon. Okey, terus ke mikrofon yang ada. Okey Ashraf, mari kita tunjuk jenis-jenis mikrofon yang ada. Kita tengok wide shot. Okey, di atas Ishraf ada shotgun mic. Depan dia ada pelbagai jenis. Mikrofon yang color merah tu adalah jenis dynamic mic. Depan ni semua kira dynamic mic lah. Okey, tapi aplikasi dia berbeza. Yang penting tuan-tuan bila nak pilih tu, pilih aplikasi yang sesuai untuk produksi anda. Okey. Firstly kita pergi kepada mikrofon yang betul-betul dekat depan Ishraf yang color hitam belah kanan. Alright. Okey. Kita zoom in sikit dekat kamera ni. Alright. Okay. Ini kamera dipanggil dynamic mic. Okey. Tapi mikrofon ni khas untuk vokal. Untuk penyanyi. Untuk menyanyi. Menyanyi adalah aplikasi yang paling utama. Okey. Jadi mikrofon ni kita akan buat satu test dan saya nak anda buka sikit speaker kuat-kuat sebab kalau anda dengar apa yang Ishraf cakap, anda akan sedar that setiap mic ada respon yang berbeza bergantung pada keperluan. Jadi kita akan cover dua. Satu adalah quality bunyi lah lebih kurang dia punya terms dia. Saya ni tak suka guna quality tau. Sebab quality ni adalah subjektif. Sangat subjektif. Dia subjektif bergantung kepada spesifikasi. Sebab quality ni bergantung kepada keperluan saya. Okey. Jadi saya perlukan mikrofon yang dia punya dynamic range penuh. Maksudnya bila saya cakap dalam mic tu semua frekuensi saya dengar daripada suara anda dan saya boleh edit. Itu quality daripada segi tu. Tapi kalau contoh saya pergi event, sekeliling bising. Quality bagi saya saya dapat je bunyi tu. Jadi kalau saya pilih mikrofon shotgun contohnya, mikrofon tu akan beri quality kalau saya pergi event. Tapi kalau saya buat rakaman nyanyian, tak sesuai. Tak quality. Kurang sesuai. Jadi bagi saya quality ni bergantung kepada keperluan anda, requirement anda. Kalau dia menepati keperluan anda tu, berkualiti lah mic tu. Okey, dari segi aplikasi. Jadi kita akan tengok dari segi tu. Okey. So ini adalah dynamic mic untuk nyanyian. Okey. Saya bagi satu ayat yang standard kepada Ishraf. Ayat tu berbunyi begini. Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahak dan ayam kampung. Okey. Saya ada sebab saya pilih ayat ni tau. Kenapa? Dia bukan saya main bantai pilih je. Sebab dalam ayat ni ada huruf S, ada huruf P, ada huruf K. Okey. Tiga ni lah. PSK. Alright. S. Kalau mikrofon yang bagus lah Okey, S ni bunyi S. Bunyi ular tu kan. Bunyi S ni adalah apa yang dipanggil technically sebagai sibilance. Ya, jadi S ni kalau anda dengar mikrofon yang tak sedap kan, anda akan bunyi S tu lebih dia bunyi kuat sikit. Bising. Dia jadi macam static bunyi tu tau. Okey, kalau K atau P, alright, dia panggil selalu kalau kita pakai pop filter, K dan P ni dia bunyi letup pup kan. Jadi P. Bagaimana mikrofon tu bertindak dengan bunyi K, P dan S ni adalah satu konsiderasi. Kadang-kadang bila kita
pakai mikrofon mahal, especially artis ke apa kan bila di konsert. Kalau bunyi S-nya kuat, bunyi K dia kuat, nanti bunyi dekat speaker. Jadi kita tak nak bunyi tu. Jadi dekat situ kita boleh edit sebenarnya di post production, tapi tak boleh edit banyak. S kita boleh edit, K dengan P susah sikit. Jadi bagaimana kita manage benda tu bergantung kepada jenis mikrofon. Okey, jadi bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahat dan ayam kampung. Okey. Silakan. Okay. Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahat dan ayam kampung. Seksi suara dia. Okey, tapi cuba Ishraf pergi dekat sikit. Dekat sikit Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahat dan ayam kampung. Okey, kalau tuan-tuan dengar, mungkin tuan-tuan akan dapat beza Bila mikrofon tu lebih kurang 6 ke 8 inci daripada mulut Ishraf, bunyi tu mungkin kosong sikit. Tapi bila dekat 2 inci macam tadi, bunyinya pun lebih seksi. Seksi tu sebenarnya ada lebih body lah. Sebab mikrofon tu, pick up dia yang ideal adalah lebih kurang 2 inci depan mikrofon. Okey, jadi itu adalah mikrofon dinamik, tapi cara mikrofon ni dibentuk dan dibina adalah khas untuk vokal dan nyanyian. Okey. Now, ada satu lagi mikrofon dan saya akan bezakan mikrofon dinamik yang Ishraf pakai dengan mikrofon yang color hitam sebelah ni yang nampak macam tabung bulat ni. Okey, kita cuba juga. Yang ni cakap 2 inci daripada mikrofon. Okey, ayat yang sama. Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahat dan ayam kampung. Okey. Anda akan dengar dalam sampel yang tadi yang Ishraf baca tadi, adakah perasan yang mikrofon ni dia juga dynamic mikrofon. Tapi lebih sesuai digunakan dalam studio untuk rakaman suara. Okey. Yang ni digunakan kebanyakannya untuk podcast. Bila kita rakam podcast dalam studio, kita akan gunakan mikrofon ni. Okey. Dari segi profil bunyi mungkin yang kita pakai untuk podcast ni, dynamic mikrofon ni, dia lebih sedap sikit bunyi dia. Dia suara bass dia. Tapi ada sedikit masalah bila kita gunakan di event. Mikrofon dynamic yang untuk vokal yang kita nampak tadi tu banyak digunakan untuk nyanyian. Okey, kalau anda tengok dia punya pola pattern, adakah perasan bahawa mikrofon dynamic yang first kita guna tu adalah dia lebih sesuai untuk digunakan di event yang besar. Okey, sebab bila anda gunakan mikrofon yang tu, kalau kita menyanyi ataupun bercakap, kita akan ada satu speaker yang kiri kanan yang besar tu, yang semua penonton dengar. Okey, itu dia panggil front of house lah. Front of house. Depan rumah. Okey. Dan kita juga akan ada speaker-speaker di depan kita yang kalau anda perasan dalam konsert, anda akan nampak speaker-speaker yang atas lantai tu. Depan stage tu. Itu adalah monitor speaker. Monitor. Kalau kita main muzik, speaker keliling. Okey. Dynamic mic ni design dia adalah bila kita nyanyi, mic tu akan pick up suara kita lebih daripada background. Tapi kalau anda pakai yang roadcaster ni, kena duduk dalam bilik senyap. Kalau anda gunakan mikrofon yang dynamic tu, okey. Kalau yang ni, kalau belakang ada pasar malam ke apa, memang dia akan masuk semua. Itu dia punya kekurangan. Tapi dari segi kualiti bunyi macam saya kata tadi kan, dia punya suara bass tu lebih sedap bila kita gunakan mikrofon daripada Rode Procaster ni. Jadi sesuai digunakan untuk yang tu. Okey. Next mikrofon kita pergi kepada mikrofon yang jarak dia jauh sikit. Kalau anda tengok nanti di pola pattern, anda akan nampak dia punya depan tu tirus. Bila saya cakap macam buruk, macam ni tim saya bagi bukan saya bagi Dia kata macam burung terbang tu ada sayap kiri kanan tu kan. Okey. Kita pergi kepada mikrofon jenis tu. Okey. 2 mikrofon di sini. Kalau anda tengok, okey, Ishraf tunjuk mikrofon yang ada cover color merah tu. Ini dia. Yap. Okey. Ini satu jenis mikrofon, satu lagi yang berada di atas meja. Di atas anda. Atas. Yang tu. Ni. Okey, yang ni mikrofon shotgun Shotgun mic. Okey. Mikrofon yang jenis yang ada span merah, yang ada cover merah tu ini adalah juga satu jenis dynamic mikrofon. Sama macam 2 mikrofon yang sebelum ni, tapi fungsi dia akan pick up suara yang lebih jauh. Okey. Now kita cuba mikrofon dynamic yang color merah tu. Okey, Ashraf, tolong baca. Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahat dan ayam kampung. Okey, sekarang pergi dekat sikit dengan mikrofon merah tu. Okay.
Okay. Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahak dan ayam kampung. Okey. Kalau anda tengok daripada angle saya lah, sekarang ni Ashraf lebih kurang 2 kaki daripada mikrofon. Ashraf minta bangun jap di dekat belakang kerusi tu dan cuba cakap juga. Kita gunakan mikrofon yang sama. Alright. Okey, baca Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahak dan ayam kampung. Okey. Mikrofon sebegini, dia akan target apa yang depan dia. Dan dia boleh pick up, kalau sedap lah dalam 3 kaki. 3 kaki. Lebih kurang macam tu. Kalau tadi yang mikrofon kena 2-3 inci kan? Dekat. Ni 2-3 kaki, lebih jauh. Jauh. Okey. Kebanyakan aplikasi mikrofon ni adalah bila kita gunakan di siaran media. Siaran media. Press conference. Okey, bila menteri cakap, takkan letak mikrofon semua depan dia. Tuan-tuan Serabut perasan tadi tak kan? kalau dalam news kan, ada berapa Penuh banyak mic. kamera. Kalau macam hari tu, masa sidang media menteri-menteri yang baru menang PRU. jadi kabinet ni, kan, ada banyak mikrofon di situ. Semua dia tercengang macam gini. Kalau mikrofon tu hanya boleh pick up 2-3 inci depan dia, Oi. memang tak nampak lah muka menteri tu. Jadi mikrofon ni sesuai untuk sidang media. Sidang media. Press Dia conference. kalau letak, kadang-kadang kalau kita perasan dia duduk atas sofa dan semua mikrofon tu duduk dekat atas, letakkan satu meja kecil depan, masih lagi boleh pick up sound yang Dengan clear. sedap. Cuma anda akan sedar lah kalau dia dekat sangat dah kurang sedap sebenarnya sebab bunyi pop tu lebih kuat. Tapi lebih kurang 2 ke 3 kaki lebih ideal sebab itu adalah fungsi mikrofon tu. Okey? Dan mikrofon yang dekat atas. Okey, duduk balik. Okey, Syaf. duduk. Okey, yang ni saya nak tunjuk Yang ni dipanggil shotgun mic. Sebab mikrofon ni dia punya arah lagi dahsyat, lagi tirus. Kalau tengok kat sini, saya bangun sekejap saya tunjuk dekat sebelah Isram ni. Bayangkan ada satu kon depan ni. Okey? Ini adalah punca mic. Dia punya kon dia kecil. Kon yang ni dia besar sikit macam ni. Kon ni merujuk kepada pick up lah. Dia akan dengar suara kiri kanan. Tapi di sini dia nipis. Tapi boleh letak jauh. Oh. Okey? Yang ni yang dia pendek sikit. Ini tak silap saya dalam 6 ke 8 inci. Dia boleh letak dalam 4-5 kaki pun boleh. Oh. Kita gunakan shortcut mic. Okey, kita cuba yang ni. Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahak dan ayam kampung. Okey, sekarang keluar daripada kerusi, duduk dekat belah sini. Sini. Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahak dan ayam kampung. Okey, tuan-tuan akan sedar, akan dengar yang walaupun Ishraf berada sama jarak daripada mic, tapi bunyinya kurang. Okey? Sebab dia punya zone untuk dia pick up suara tu hanyalah di sini. Okey, dia ada yang lagi panjang Ishraf. Satu kaki 12 inci pun ada. Dia akan pick up lebih jauh. Biasa ni ke mic yang selalu orang guna dalam pembikinan drama, Betul. filem. Ada sebab. Okey, yang kalau tengok ada orang dia pegang mikrofon dekat atas tu kan. Lenguh Okey, dia kan? akan pastikan lenguh juga, memang kena muscle besar kalau nak buat kerja macam tu. Dia akan letak pastikan mikrofon tu berada di lower frame. Tak masuk kamera Okey, lah. ada sebab. Kenapa tak pakai mikrofon lain? Sebab bila kita buat filem, kita nak tunjukkan satu cerita yang betul lah kan? Cerita yang betul kan? Takkanlah kita buat cerita cowboy kan, tiba-tiba ada mikrofon dalam shot. Macam pelik. Macam pelik, tak ngam. Okey, jadi kalau contoh, okey, lupa saya cakap. Saya tengah pakai lapel mic ni. Ishraf pun tengah pakai lapel mic ni. Lapel mic ni adalah satu mic yang omnidirectional. Tapi dia dekat. Okey, saya letak dekat sini, dia akan pick up hanya di sekeliling mic ni saja. Okey, lapel mic. Okey, ni adalah digunakan dalam bilik berita ataupun interview. Bila Macam kita tak sekarang kisah, mic ni tak nampak sangat. Dia panggil intrusif macam anda mungkin perasan mic ni ada kat saya, tapi tak nampak sangat lah. Tak clear. Tapi bila nampak pun anda tak kisah sebab Tak mengganggu. dia tak mengganggu cerita lah. Tak mengganggu Sebab cerita. kehadiran mic dalam shot ni tak mengganggu cerita tu. Sebab macam berita interview tak kisah kan. Jadi kita nak pastikan yang mikrofon ni aplikasi dia lebih mudah. Pasang je kat saya boleh bergerak mana-mana. Fleksibel. Dan, dia fleksibel. Sebab tu kita gunakan lapel mic dan dia tak kacau sangat. Kalau pakai mic yang besar-besar ni kan, takkan pembaca berita ada mic depan dia kan. Tak apa short lah pula, kecil-kecil tak apa. Sebab tu kita gunakan lapel mic. Okey. Ini lapel mic. Okey. Last kali mikrofon yang
seketul dekat sebelah Ishraf tu. Okay, Ishraf, saya ingat better alih kursi tu, saya nak demonstrasikan. Kita alihkan sini dulu. Okey. Ishraf mungkin dia tanya okey, mikrofon yang jenis Rode yang belah kanan dia ni. Okey, kita zoom in sikit pada Ishraf. Okey. Cuba Ishraf baca. Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahak dan ayam kampung. Okey, sekarang hafal balik ayat tu, baca lagi sekali. Sebab tadi anda tak tengok, pandang ke mic. Kita nak pastikan anda punya sound tu sedap. Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahak dan ayam kampung. Okey. Mic ni adalah mikrofon juga jenis, yang ni jenis condenser. Okey. Yang lazimnya digunakan apabila kita merakam nyanyian. Atau nak record voice over. Kalau tuan-tuan ingat dulu ada sekali, kalau tengok ke laman impressions kami ada Kevin Barnaby, seorang voice over artist. Natasha pun datang sini. Hari tu Azman Zulkifli pun datang. Dia datang untuk rakam untuk kami punya klien dan digunakan mikrofon yang ni. Okey. Yang ni saya takkan edit audio-audio ni. Mikrofon ni mungkin tuan-tuan akan dengar sedikit background noise sebab hari ni bila kita shooting, usually bila kita buat content.my ni kita tak berapa particular sangat tentang soundproofing dalam studio. Okey. Contohnya macam kalau kita nak buat, bila kita nak gunakan mikrofon ni untuk rakam nyanyian atau rakam suara, kita akan tarik semua langsir ni supaya tak ada apa-apa pantulan daripada ke karang mic. Sebab mic ni dia akan dapat frekuensi range yang paling besar. Bila kita rakam ni, semua frekuensi suara tu kita dapat pick up. Dan kita boleh gunakan bila kita edit. Sebab bila kita, macam episod yang lepas ingat tak saya bercakap tentang C100? Data untuk color dalam lock mode untuk C100 tu dia ada dalam rakaman. Dan bila kita post production dia akan jadi cantik. Mikrofon ni sama juga. Mikrofon ni adalah mikrofon yang paling sesuai bila kita nak buat banyak kerja post production untuk audio. Okay. Mikrofon yang lain ni kebanyakan digunakan untuk live event. Live recording lah. Dia boleh jadi event. Live pun tak semua sesuai. Okay. Tapi semuanya kita nak rakam dan kita nak gunakan terus. Tapi yang ni usually kita guna dengan sedikit editing selepas dah rakam. Anda mungkin dengar ada bunyi-bunyi sikit. Bila Ishraf cakap tadi, ada bunyi-bunyi aircon kita, bunyi buka pintu, bunyi kompresor, bunyi anjing, bunyi kucing sikit lah. Sebab dia punya sensitivity bagus dan bila kita edit pun mudah. Tapi nak gunakan mikrofon ni kena menggunakan satu bilik yang sangat-sangat senyap. That's why kalau kita pergi studio rakaman yang khas untuk nyanyian, kita kena pastikan yang bukan hanya mikrofon ni bagus dan bilik tu pun kena fully soundproof. Itulah, saya pun tengok macam kebanyakan audio rakaman ni orang letak sarang telur banyak-banyak. Sarung telur tu untuk sound absorption. Kita mungkin akan buat satu lagi episod khas lah. Kalau tuan-tuan nak dengar pasal sound absorption dan soundproofing ni, boleh cari di Spotify, Google Apps, Google Podcast, Apple Podcast, cari podcast condenser. Masa tu kita buat hanya rakaman audio saja. Tak ada video. Tapi ada episod-episod yang kita cover tentang cara nak set up bilik rakaman. Sebenarnya ada juga satu episod yang kita gunakan, kita buat video pasal mikrofon ni. Tapi kali ni sebab yang tu kita hanya rakam bahagian tu je, pendek je. Hari ni kita nak buat satu episod penuh tentang pilihan mikrofon. Sebenarnya yang ni ada repeat episod tapi dalam bentuk video. Okey, Ishraf, heran tak apa benda yang dekat depan? Saya tertanya-tanya juga, ini untuk apa sebenarnya tepi-tepi ni? Yang belakang tu adalah sound absorption lah. Jadi bila Ishraf dia cakap, apa yang pantulan ke dinding tu tak patah balik ke mikrofon. Sebab mikrofon macam saya cakap tadi sangat sensitif. Yang bulat tu dia panggil pop filter. Ingat tak tadi kita cakap pasal P, S dan K dalam ayat tu kan? Okey, jadi huruf P pasar, P dalam peria, K dalam kampung. Kan? Bila saya pergi, G tu pun ada potential untuk buat bunyi pop tu. Pergi. Pop filter tu berfungsi untuk mengurangkan impact bunyi pop tu. Okey, mungkin kita buat satu demo. Ishraf baca lagi sekali dengan menggunakan pop filter dan lepas tu cakap tanpa menggunakan pop filter. Kita tengok ada tak beza. Lebih kurang 2-3 inci daripada mic daripada pop filter tu, sorry. Okey, sini okey? Okey, boleh. Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahak dan ayam kampung.
Okey. Now kita dengar beza dia bila kita gunakan tanpa pop filter. Boleh tolak kot pop filter tu turun. Oh, tak. Buka je boleh tak? Oh, kena buka. Buka dulu. Boleh buka. Ataupun dia pulas. Yes. Boleh? Oh. Okey, sikit lagi. Alright. Okey. Nak kita buat demo last kali. Bila saya pergi ke pasar, saya beli sayur peria, ikan jenahak dan ayam kampung. Okey, jadi anda mungkin dengar perbezaan P dan K-nya lebih kuat bila tak menggunakan Pop filter. pop filter. Okey. Sebenarnya pop filter ni bukan hanya ada untuk mikrofon ni saja. Kalau tuan-tuan tengok di mikrofon yang color merah tu berfungsi juga sebagai pop filter. Oh, mempunyai fungsi yang sama. Betul. Oh. Okey. Cuma sebab mikrofon ni tak sesensitif mikrofon kondenser tu, dia letak dekat depan tu cukup. Sebenarnya mikrofon semua ada pop filter. Kau tengok yang dynamic tu kan? Yang tu pun pop filter juga. Yang jaring tu. Oh. Yang ni pun ada juga. Okey. Satu lagi aplikasi bila pakai mikrofon ni mungkin tuan-tuan perasan dia pakai bulu kucing. Bulu kucing. Yang ni memang saya tak ingat ada satu dia punya nama untuk English. Tapi memang kita panggil ni bulu kucing. Okey. Kalau yang ni saya gunakan untuk shotgun mic macam ni Okey. Kita akan letak usually dekat, saya gerak ke sini. Kita akan letak dekat sini. Okey, rasa-rasa apa sebab dia? Apa sebenarnya fungsi? Dia- untuk Dia bukan bulu hiasan, kucing. dia bukan hiasan untuk mikrofon Kalau kita syuting di luar, terutamanya di tempat-tempat yang angin kuat, Pantai. di tepi pantai, dekat padang golf, kadang kalau dekat mana-mana yang ada bunyi angin perasan tak bunyi angin tu akan dengar Kemising lah. bising. Bulu kucing ni digunakan untuk buang bunyi. Buang angin. Sebab angin tu akan lalu dekat Celah mic ni. celah bulu-bulu tu. Oh. Okey. Dan bunyi angin tu akan Kurangkan. kurang kalau tak hilang. Okey? Jadi itulah aplikasi dia. Okey, Ishraf, ada apa-apa soalan lagi? Saya ada satu lagi soalan berkenaan mic yang atas meja saya ni. Adakah ini sebenarnya sama fungsi dia dengan shotgun mic kat atas saya ni? Sebenarnya sama. Oh, sama. Okey, dia shotgun mic. Cuma yang ni adalah lebih more budget market lah. Yang di atas tu bernama Rode. Rode memang terkenal dengan mikrofon dia. Tapi yang ni, kalau tengok unit ni, ini adalah unit wireless sebenarnya. Kalau macam yang ni dia sambung pakai wire kan. Yang ni dia sambung pakai wireless, yang ni akan terus pergi kepada kamera ataupun kita punya mixer dan kita boleh pick up tanpa pergerakan. Jadi kalau kita buat news kita guna macam tu lah. Oh, ni lah orang guna. Itu je. Jadi mikrofon ni sama je. Jadi kita cabut belakang dia. Kita akan perasan yang dia punya saya kena pelan-pelan. Mikrofon ni kena jaga-jaga sikit. Bahaya. Sebab dia peralatan yang sensitif. Dia ada button release ke ni. Okey. Alright. Kalau tengok belakang dia, semuanya sama je. Dia pakai apa? Dia pakai XLR cable ni kan. Yang tu pun belakang dia sama. Cuma yang ni adalah unit untuk wireless. Itu saja. Dia ada satu lagi dia punya receiver dia. Kalau dah beli wireless mesti ada receiver dan transmitter. Receiver Sama dan juga. transmitter. Receiver ni menerima signal, transmitter transmit signal. Sama juga dengan dengan mikrofon lapel ni. Ini adalah receiver. Okey. Receiver pack saya pakai. Dan ada satu lagi transmitter ini transmitter pack Transmitter. sebab dia transmit signal suara saya ke receiver. Receiver sekarang berada di console room kita dan dekat situlah dia akan pick up sound dan masuk dalam mixer untuk dirakamkan. Ya. Okey. Jadi saya rasa sebagai permulaan okeylah kot Okey. Boleh faham Saya pun belajar banyak tentang mic. Okey, kita tengok pelbagai jenis mikrofon ada mikrofon dekat sini. Ini adalah mikrofon shotgun juga letak atas kamera. Okey, dia pendek jadi dia senang. Kalau dia panjang sangat kan dia masuk shot kalau saya pakai wide. Okey. So pilih mikrofon ni. Okey. Satu lagi saya nak tambah adalah sebagus mana mikrofon tu. Okey. Satu lagi aspek yang penting yang perlu kita tekankan adalah mounting. Okey. Macam kita cakap dalam tripod minggu lepas kamera paling canggih macam mana pun tapi kalau pakai tripod cap ayam boleh pakai tapi bila silap aplikasi anda mungkin akan hadapi banyak masalah yang anda akan menyesal kenapa saya beli
tripod cap ayam. Cap ayam. Sama juga dengan mikrofon. Mikrofon ni pick up bunyi. Okey, so contoh saya letak ada bunyi. Okey, saya ubah mic ada bunyi. Ada bunyi. Jadi cara kita pasang kita punya mikrofon ni, dia punya mounting lah senang cerita. Sangat penting. Jadi kita buat contoh tolong zoom in dekat kamera ni. Ni kamera DSLR yang menggunakan shotgun mic. Okey. Nampak tak dekat sini ada getah. Dia ada satu. So bila saya pakai dia akan goyang tapi dia takkan membuat apa-apa bunyi yang akan mengganggu saya punya production. Especially kalau let's say lah pasang sini kan, dia kuat. Kalau ada apa-apa pergerakan dekat joint ni ke ataupun ni, dia akan pick up dekat mikrofon. Jadi mounting adalah penting dan pemikiran bila kita pasang mikrofon, anda kena fikirkan aplikasi dia. Adakah mikrofon tu akan bergoyang banyak? Adakah cameraman akan bergoyang banyak? Jadi pilih mounting yang sesuai dengan kegunaan kita. Sebab satu bunyi yang anda tak nak adalah apa dipanggil handling noise. Handling noise. Bunyi yang dihasilkan bila kita sedang mengoperasikan kamera kita dan mikrofon kita. Itu kita tak nak. Sebab tu mikrofon selalu letak dekat atas stand. Dia gantung dekat atas mikrofon stand kat situ kan. Supaya anda tak ni. Sebab tu saya tak bagi anda pegang. Bila anda pegang, macam-macam risiko boleh berlaku bila anda menggunakan mic. Sebab tu macam dynamic microphone dia bagi pegang. Sebab dynamic microphone memang design bila dia handheld, dia punya handling noise dah direka bentuk, mikrofon direka bentuk untuk memastikan handling noise dibuang. Kalau tengok di mikrofon condenser tu kan, ada shock mount, nampak? Kat sini. Ada getah, dia digantung atas getah kat situ. Okey, dia memastikan yang anda bergerak-gerak ke, anda ni apa semua, anda menyanyi kan ada getaran tau. Okey. Getaran tu tak mengganggu. Membawa impact kepada kualiti audio anda. Okey. Okey. Jadi itu sedikit sebanyak yang kita bawakan tentang mikrofon hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, sila pergi ke laman Facebook kami ke, YouTube kami ke, TikTok dan juga Instagram. Ya, betul. Okey. Ishraf ni sebenarnya dia handle kita punya social media. Kalau tengok apa-apa yang ada di content.my, ini adalah hasil kerja daripada intern kami. Kami train dia daripada hari pertama, dah masuk 2 bulan dah boleh dah handle social media. Macam-macam belajar. Tapi kita memang betul-betul lanyak dia supaya dia belajar. Betul. Saya tak berkompromi dari segi itu. Sebab kita kena menghasilkan lagi ramai talent-talent dalam production yang berkualiti, yang tahu keperluan industri dan tahu keperluan klien kita. Jadi sebab tu kita di content.my kita menitik beratkan pembelajaran. Okey, jadi kalau anda berminat jadi intern, boleh apply. Hantar je satu resume anda, email ke call ke di content.my. Nanti Ishraf akan jawab sementara dia masih ada kat sini. Okey. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia bersama Condenser. Episod dah kelima dah ni. Dah banyak dah. Jangan lupa like, share dan sebarkan ilmu-ilmu ni sebab kami ingin menghasilkan konten-konten yang bermanfaat, progresif dan intelektual bagi anda supaya negara kita semakin lama semakin maju, semakin berkebolehan dalam apa-apa bidang. Okey? Jadi saya Irzal Kamal bagi pihak Akasha Azri, terima kasih kerana menonton.